Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkisar lagi dengan kenyataan Presiden PAS yang sekali lagi menegaskan bahawa PN bukan kerajaan pintu belakang. Dan kenyataan itu saya baca di sini yang mana beliau mengatakan sekali lagi menegaskan kerajaan Perikatan Nasional PN ditubuhkan sebelum ini bukan dilakukan secara pintu belakang seperti didakwa oleh Pakatan Harapan PH. Sebaliknya, Abdul Hadi yang juga ahli Parlimen Marang menjelaskan penubuhan kerajaan yang ketika itu dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dilakukan secara demokrasi dengan mengumpul jumlah ahli parlimen yang mencukupi. Kita mengambil alih kerajaan daripada PH dalam keadaan teratur, tiada darah yang tumpah, tiada demonstrasi, rakyat dan polis tidak bergaduh, perubahan yang sangat hebat kita lakukan. Jadi, saya lihat pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS berkenaan dengan isu ini kerana beliau merasakan bahawa cara yang PAS buat ini adalah betul. Tetapi bagi pihak Pakatan Harapan, kita merasakan ini satu pengkhianatan dan juga kerajaan yang ditubuhkan ini, kita rakyat yang lain juga mengatakan bahawa ini adalah kerajaan pintu belakang yang mana kalau kita lihat, parti yang kalah boleh memerintah, parti yang menang akhirnya menjadi pembangkang. Dan kita tahu bahawa di dalam PRU, kita akan ada satu part yang mana kita lihat sebelah pembangkang, sebelah kerajaan. Yang mana juga kita lihat parti PAS sendiri pun bertanding, yang mana melawan UMNO, Bersama Nasional dan melawan Pakatan Harapan waktu itu. Tetapi akhirnya kita dikhianati oleh Parti Bersatu kerana kerakusan nak berkuasa, kerakusan nak menjadi Perdana Menteri. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin mengeluarkan Bersatu daripada Pakatan Harapan dan akhirnya menggumpul orang-orang yang dah kalah, orang-orang yang tidak disukai rakyat, dah ditolak oleh rakyat untuk menubuhkan kerajaan. Ini sesuatu yang pertama kali kita lihat dalam sejarah negara kita ini, yang mana juga parti PAS yang sewaktu itu kalah teruk, yang mana bertanding 100 lebih kursi, akhirnya ditolak oleh rakyat. Dan itu adalah bahawa menunjukkan bahawa rakyat itu sudah menolak PAS. Dan hari ini pimpinan PAS seperti Presiden PAS yang bercakap seperti ini, seperti seorang yang sangat dangkal, yang sangat kurang cerdik, yang cuba untuk memutarbelitkan fakta yang jelas, yang satu dunia tahu. Jadi ini adalah satu yang tidak baik. Dan kalau kita nak seperti itu, lepas ini semua ahli politik bertanding, jangan ada gabungan. Ataupun kita bertanding sendirian, seperti bebas. Jadi kita nak masuk parti mana, nak berkumpul, kumpul siapa grup saya, kita tubuh ke kerajaan. Lebih baik macam tu. Jadi simpan kebodohan kalau nak bercakap seperti ini, kerana ini adalah satu yang akan ditunjukkan kepada rakyat bahawa kita ni tidak ada demokrasi. Yang mana apabila parti kalah seperti PAS ini tadi, cuba bersikap seolah-olah menunjukkan bahawa mereka itu menang pilihan raya. Sedangkan PAS kalah. Begitu juga UMNO. Saya lebih lihat kepada UMNO kerana UMNO sedar bahawa mereka adalah parti yang kalah. Tetapi PAS dia tidak sedar. Presiden PAS tidak sedar bahawa PAS itu parti kalah. Mereka fikir parti PAS itu adalah parti yang menang dalam kerajaan ataupun yang disokong oleh rakyat untuk membentuk kerajaan. Jadi kita lihat, cita-cita Presiden PAS ini sebenarnya terlalu tinggi. Sebab itu dia lihat nak pergi ke UMNO pun ada, melalui MN-nya dia menggunakan orang-orang yang untuk berunding. Dan juga dia melihat kepada MN, kepada PN untuk juga bertapak. Kerana mereka tahu seandainya mereka berada dalam PN, harapan mereka, harapan Presiden PAS ini terlalu tinggi. Kerana beliau tahu bahawa kalau beliau berada dalam PN, saya percaya beliau akan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Kerana beliau Presiden parti dan akhirnya beliau rasa beliau layak. Jadi ini yang membuatkan Presiden PAS hari ini yang begitu kemaruk akan cerita-cerita yang pelik-pelik yang kita dengar, yang dia rasakan bahawa PH itu bersalah, tetapi sebenarnya PAS lah dalang segala dalang dalam mengkotak-katikkan politik negara kita ini dengan memainkan isu-isu agama, memainkan isu-isu perkauman. Jadi di sini kita lihat strategi politik PAS ini adalah tidak baik dan tidak sihat. Kita juga boleh lihat apa yang dibuat oleh Presiden PAS selama ini apabila memegang sedikit jawatan. Kita lihat dan pimpinan-pimpinan PAS yang berada dalam kerajaan
mereka tidak melakukan apa-apa sekalipun. Jadi ini adalah yang kita lihat. So, hari ini cita-citanya untuk menjadi timbalan Perdana Menteri itu adalah cita-cita terakhir tertinggi yang beliau rasa beliau boleh pergi. Kerana dia tahu parti PAS ini parti yang tidak diterima oleh masyarakat Malaysia ni. Dan akhirnya dia cuba bergabung dengan parti-parti yang seperti Perikatan Nasional, dan dia pergi bergabung dengan parti Barisan Nasional UMNO. Tujuannya adalah untuk bergayut pada dahan-dahan yang dia rasa kukuh dan kuat, kerana dia tidak diterima oleh Pakatan Harapan. Kerana Pakatan Harapan sudah pun tahu perangai-perangai pemimpin PAS ini. So, apa yang saya baca di sini, apa yang saya lihat di sini, kenapa saya mengkritik Presiden PAS ini? Kerana Presiden PAS sewenang-wenangnya suka membuat tomahan ataupun cuba membuat andaian yang mana kerjanya mengarut setiap masa dalam politik ini yang tidak menguntungkan rakyat Malaysia. Yang saya lihat beliau cuma mengkotak-katikkan dengan memainkan isu-isu yang ke arah perkoman. Saya heran kenapa tidak ditahan dia ni. Sepatutnya orang seperti ini kita dah tahan dah. Kerana dia menjejaskan, dia menyebutkan sentimen kaum yang terkini, yang terbaru. Dia mainkan isu bahawa orang non-Muslim ini yang memulakan rasuah dan sebagainya. Ini sepatutnya sudah tidak bagus. Tetapi saya lihat beliau sewenang-wenang. Jadi, Presiden PAS jangan terlalu bermimpi sangat. Perikatan Nasional akan tidak boleh menang di PRU ke-15 ini nanti. Dan mimpi itu tidak akan mungkin terjadi. Kerana apa? Selagi adanya parti yang bernama PAS bergabung dengan kita punya komponen parti kita akan jadi sial. Kerana apa? Kerana Perikatan Nasional sendiri tidak mempunyai kekuatan, ditambah lagi dengan parti PAS yang memang ditolak oleh rakyat, memang akan orang tolak semua sekali, maka Perikatan Nasional itu akan jadi soy. Orang kata dia tidak akan menang. Parti PAS ini kalau dia bergabung dengan parti mana-mana, sampai bila-bila lah komponen parti itu tidak boleh menang, tidak boleh memerintah. Sebab itu parti PAS tidak dalam Pakatan Harapan, maka parti PAS mana Pakatan Harapan itu boleh memerintah. Lepas itu kita lihat PAS ada dalam kerajaan hari ini, akhirnya kontak-katikkan kerajaan. Ke sana tak betul, ke sini tak betul. Jadi itu saja. Dia tidak ada hala tujunya. Parti yang tidak ada hala tuju tetapi berharap dengan jawapan-jawapan yang kita dengar dekat media yang dikeluarkan oleh presidennya yang merepek merewang dan akhirnya tidak menguntungkan rakyat Malaysia. So, hari ini kita rakyat Malaysia perlu menolak PAS ini. Saya pun sudah menegaskan di Sarawak agar rakyat Sarawak total semua sekali, tak kira apa parti, tolak parti PAS ini sampai ke lubang cacing, jangan ada di Sarawak. Jika ada pun bagus juga supaya menghabiskan duit. Jadi itu yang saya sudah pesan, kerana PAS mengkotak-katikkan isu perkoman, isu agama dimain-mainkan, tidak memberi manfaat kepada masyarakat dalam negara ini. Jadi politik yang dibawa oleh PAS adalah politik yang tidak baik dan tidak sihat, serta akan datang kalau pihak pemerintah jika PAS seperti ini lagi partinya, bolehlah kita unsurkan kepada ROS untuk batalkan parti PAS itu, menyusahkan rakyat Malaysia. Ditambah dengan presiden yang tak kemana-mana arah cakapnya, yang mana dialah segala punca yang ada ni. Dia mengkotak-katik ke kerajaan. So, saya tidak nak melalut dan itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu itu. Sekian, terima kasih.